Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat para pelajar sekalian. Alhamdulillah. Syukur kita pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya pada hari ini akhir Zulqa'dah 29 Zulqa'dah 1442 bersamaan dengan 10 Julai 2021 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam Tafsirul Quran Surah An-Nur. Surah An-Nur, surah yang ke-24, juzuk yang ke-18. Kita akan sambung perbincangan kita ayat 39. Ayat 39 yang akan kita baca, kita pelajari, kita tadabbur ayat 39 dan ayat 40. Allah Subhanahu wa taala buat bandingan kepada keadaan orang kafir. Dia buat dua masalai ini, dua bandingan kepada orang kafir tentang kepercayaan mereka, tingkah laku mereka yang terang-terang menolak dakwah Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam ataupun khusus untuk umat ini yang menolak dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai-bagai ejekan dan sebagainya, seolah-olah mereka yakin dengan pegangan mereka. Karena itu kita kata orang kafir yang aktif berdakwah kepada kaum dia, berdakwah kepada manusia, dan mereka yakin itulah yang benar bagi dia, tapi dia akan kecewa besar di akhirat esok tengok amalan dia terbang seperti debu yang berterbang, yang diterbang oleh angin. Kemudian datang pula ayat yang ke-40, bandingan yang kedua. Allah Subhanahu wa taala sebut kesesatan, kejahilan, tidak betulnya jalan hidup mereka itu terumbang-ambing, mereka tak dapat hidayah, dianggapkan seperti zulumatun, kegelapan di alam laut yang dalam, yang di laut yang dalam, kemudian ombaknya besar, di atasnya awan yang gelap, maknanya zulumatun yang bertingkat-tingkat, dia punya kegelapannya. Itulah bandingan yang kita akan belajar tentang kedudukan orang kafir dengan amalan mereka yang sesat, yang tidak mengikut petunjuk Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, muslimin dan juga muslimat, kita baca dulu ayat, kemudian kita pergi kepada perbincangan tentang bandingan ini, insya-Allah. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 744. Muka surat 744. Bagi jemaah yang guna baca tafsir yang lain, cari je surah An-Nur ayat 39. Surah An-Nur ayat 39.
Sama je ayat mana-mana pun. Cuma berbeza muka surat. Berbeza susunan muka suratnya. Itu saja. Baiklah para pelajar sekalian. Kita baca ayat yang kita nak tafsir ataupun kita nak belajar pada hari ini. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من nur. Itu dua ayat yang kita belajar pada kali ini. Walladzina kafaru. Sesungguhnya dan orang-orang kafir. Orang kafir pula. A'maluhum kasarabin. Amal-amal mereka adalah umpama riak sinaran panas di tanah rata. Kasarabin biqi'atin. Sarab. Orang panggil sarab ni dalam bahasa lama, kalau kita baca kitab Jawi, dia panggil aling-aling. Kena tanda dah. Kalau jumpa dalam kitab Jawi, kitab Nusantara ni, dia panggil aling-aling. Bahasa yang diguna sekarang ni, dia panggil Fata Morgana. Fata Morgana ni, kita tengok, contoh kita bawa kereta tengah hari panas, nampak di tengah jalan sana macam ada air. Bila pula hujan? Tak ada nampak hujan pun. Tapi ada air. Yahsabuhu az-zam'anu ma'a. Yang disangkanya air oleh orang yang dahaga. Orang dahaga tengok, oh ada air. Berlari dia ke sana. Hatta iza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Sehingga apabila ia datang ke tempat itu, tidak didapati sesuatu yang disangkanya itu. Ini bandingan yang besar, para pelajar sekalian. Tengok munasabah kedudukan susunan ayat. Allah Subhanahu wa taala telah menyebut kepada kita halatal iman wal mu'minin. Dalam ayat yang lepas, Allah sebut tentang kedudukan iman dan orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala cerahkan hati mereka dengan cahaya. Diibaratkan cahaya itu daripada pelita, daripada minyak
yang diberkati, mana cerah, itulah yang dibuat bandingan tentang iman dan dada orang yang beriman, cerah. Mereka cerah dengan apa? Cerah dengan cahaya keimanan yang Allah pancarkan ke dalam hati mereka. Allahu Akbar. Kemudian diikuti Allah Ta'ala sebut pula ayat ini tentang orang yang tak dapat cahaya. Orang yang duduk dalam kegelapan kufur, terumbang-ambinglah dia nak cari apa. Ada kalanya dia minta dengan berhala, batu-batu, kayu-kayu yang dipahat, yang diukir. Akhirnya disembah. Jumpa barang-barang yang pelik-pelik, jadi Tuhan. Banyaklah yang kita tengok, kita nak sebut banyak-banyak. Marah pula kepada orang-orang yang menyembah dia kan. Kemudian Allah juga sebut dalam ayat yang lepas, keadaan orang beriman dalam dunia mendapat cahaya petunjuk. Dengan cahaya petunjuk daripada Allah Azza wa Jalla itulah mereka berpegang dan beramal dengan amal saleh. Setelah mereka mati, masuk dalam kubur, kuburnya diluaskan. Di mahsyar nanti mereka dapat naungan, bayangan, dan mereka dapat masuk dalam syurga yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dalam ayat yang kita baca ini, ayat sarab, fata morgana ataupun aling-aling ini, menunjukkan satu analogi bandingan kepada kekecewaan yang akan berlaku kepada orang-orang kafir dan musyrikin di akhirat esok. Sebagaimana orang yang kehausan, dahaga, gembira bila tengok fata morgana kat depan macam ada air, mereka berlari ke sana. Orang Kelantan kata bongga lagi. Melompat dia sampai sana, tengok-tengok, Masya Allah, hanyalah bayangan, kepanasan, nampak macam ada air. Demikianlah bandingan kepada orang kafir. Di akhirat esok, dia tengok amalan dia, apa yang dia buat atas dunia ini bersusah payah, bertapa sana sini. Tak makan tu, tak makan ni, cocok tubuh lagi kan. Tiba-tiba sampai di akhirat, mereka sangat kecewa sebab apa yang mereka sangka bermanfaat itu langsung tak ada manfaat. Apa yang mereka sangka perantara di antara dia dengan Tuhan, tak ada antara apa-apa. Tokok kayu, ketua batu, duduk dalam neraka sekali dengan dia. Ini yang dikatakan sangat kecewa. Di akhirat nanti, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, orang tak beriman sangat kecewa. Sebab apa? Semua amalan dia macam aling-aling, macam fata morgana. Itu orang panggil ringkasan kepada perbincangan ayat yang kita nak baca ni. Dan munasabah susunan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Ini para jemaah sekalian. Ilmu munasabah, susunan ayat, susunan surah, kaitan dengan ayat yang sebelum dengan selepasnya, itulah yang dikatakan keindahan Al-Quran. Yang dikatakan mu'jizatul Quran ataupun dipanggil i'jazul Quran. Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita ini i'jaz, suatu mukjizat yang tidak mampu orang lain nak cabar, nak tiru dia, tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab dia datang dari sisi Allah, bukan yang direka oleh manusia, bukan yang direka oleh manusia. Balik mula kita kepada ayat kita. وَالَّذِينَ كَفَرُوا
أعمالهم كسراب بقيعة. Dan orang-orang kafir, bandingan amalan orang kafir. Bandingan amalan orang kafir seumpama riak sinaran panas matahari di tanah rata. Dia kata sarab fi ardin mumbasitah. Bumi yang sama, yang tidak ada binaan, tak ada pokok, tak ada tumbuhan, tak ada apa tanda, orang panggil macam tanah kosong. Bila tanah kosong sama, baru dia ada fata morgana. Kalau di bawah bangunan, ataupun ada pokok-pokok, orang tak panggil fata morgana, di sana ada bayang-bayang. Nah, itu berbeza. Mana fata morgana ni datang dari mana? Datang dari tanah rata yang tidak ada teduhan, tak ada bayang, maka dia ada sarab. Kita kena ingatlah. Saya suka sebut sarab, ringkas sebutan dia. Sarab, fata morgana, kan? Aling-aling. Itu bahasa yang digunakan oleh kitab-kitab lama. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, dia kata apa? Hazani masalan. Dua bandingan yang Allah buat dalam ayat 39 dan 40 ini, darabahumallahu ta'ala linaw'il kufar. Allah buat bandingan kepada dua kategori kafir. Dua kategori kafir. Sebab kafir pun tak sama darajat dia. Ada kafir yang ad-du'atu ila kufrihim. Kafir yang menyeru orang kepada kekufuran. Dia panggil macam padri-padri, tuk-tuk inilah kan. Yang pentingnya mereka ni duduk di atas landasan pegangan, dia percaya dengan pegangan dia. Sebab itu dia panggil orang, dia dakwah orang, dia diayah orang, ajak masuk agama dia. Bahkan pendiayah agama lain ini aktif lebih daripada pendakwah kita. Buktinya sahabat-sahabat kita yang masuk ke dalam kawasan pendalaman, jalan yang berliku, kata orang jalan balak, bukan jalan laraya. Kadang-kadang terpaksa bermalam dalam hutan, kereta lekat tengah padang, dalam seluk, kan? Masuk-masuk kat dalam ni, sudah ada dah bendera agama lain. Artinya kuat dia punya semangat. Maknanya mereka ini, orang yang berdakwah, yang menyeru ini, dia sangka apa yang dia buat itu benar. Sebab itu dia bermati-matian, bersemangat yang tinggi, sanggup tinggal negara, tinggal anak bini, mari duduk di kampung, di pendalaman-pendalaman ini, semata-mata nak dakwah orang ini supaya ikut agama dia. Itu kategori yang pertama, maka Allah buat bandingan dia dengan fata morgana. Yahsabuhu adh-dham'anu ma'an hatta idza ja'ah lam yajidu syai'a. Yang disangka air oleh orang-orang yang derhaga. Lalu ia menuju ke arahnya sehingga apabila ia datang ke tempat itu, tidak didapati sesuatu yang disangkanya itu. Berlari pergi sebab dia dahaga, sampai-sampai tak ada apa pun kat sana. Allahu Akbar. Tak ada. Lam yajidhu syai'a. Itu bandingan yang Allah Ta'ala buat kepada orang kafir dengan aktifnya mereka atas dunia dulu, tidak memberi kesan apa-apa kepada kehidupan di akhirat.
Bahkan semua itu sarap sampai-sampai fata morgana sahaja. Sedih ke tidak? Sangat kecewa. Sebab i'tiqad dia, pegangan mereka tidak menjadi perkara yang bermanfaat. Tidak dikabulkan di sisi Allah Azza wa Jalla. Tidak diberi manfaat oleh Allah. Dan memang tak bermanfaat. Dalam surah Ibrahim, ini tafsir Quran bil Quran. Dalam surah Ibrahim, ayat 18. Surah Ibrahim ayat 18. Allah buat bandingan juga. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif. Bandingan orang kafir yang kufur dengan Allah Azza wa Jalla, amalan mereka karamadin seperti abu yang ditiup oleh angin yang kencang. La yaqdaduna mimma kasabu syai', mereka tak ada apa nak ambil daripada usaha yang dia buat. Zalika huwa ad-dalalul ba'id. Itulah kesesatan yang sangat jauh daripada kebenaran. Surah Ibrahim ayat 18. Dalam surah Al-Furqan ayat 23, Allah gambarkan bagaimana sarap yang mereka sangka atas dunia dulu, ini keadaannya. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faja'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma 'amilu. Kami tunjukkan apa yang mereka buat atas dunia dulu. Macam-macam benda buat dia baik. Benda baik yang dia buat. Tapi apa boleh buat? Dia tengok-tengok pahala dia. Kami jadikan dia haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan. Ni. Ini yang kamu tolong orang dulu. Ini rugilah. Dalam surah Fatir. Surah Fatir. Ayat 8. Allah sebut, afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana. Apakah orang yang dihiaskan kepada mereka perbuatan buruk dia, syirik dianya, takabur dia, semua benda, fara'ahu hasana, dia sangka baik. Atas dunia ni begitulah. Bila masuk di akhirat esok, kosong. Kasarab. Itulah menunjukkan kekecewaan. Kecewalah kita bila kita mengharapkan sesuatu yang besar, tiba-tiba tak ada benda besar yang berlaku. Tidak ada perkara besar yang berlaku. Allahul Musta'an. Allah Ta'ala lah kita minta pertolongan. Baik, apa jadi dengan orang ni? Hatta idza lam yajid syai'a wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah. Demikianlah keadaan orang kafir. Tidak mendapat faedah dari amalnya sebagaimana yang disangkanya. Dan ia tetap mendapati hukum Allah di sisi amalnya. Fawaffahu hisabahu, lalu Allah menyempurnakan hitungan amalnya serta membalasnya. Nak kata apa? Balasan Allah Ta'ala sudah sedia. Mu tak dapat perhatian, tak dapat faedah, apa boleh buat? Wallahu sari'ul hisab. Dan ingatlah, Allah amat segera hitungan hisabnya. Allah amat segera hitungan hisabnya. Tengok nota 1131. Setelah Allah Ta'ala menerangkan perihal orang-orang yang menyaksikannya, cemas. Setelah Allah Ta'ala menerangkan perihal orang-orang yang beriman, dan bahawa mereka di dunia berada dalam sinaran cahaya hidayah petunjuk yang berlapis-lapisan,
yang dilimpahi oleh Allah Ta'ala kepada mereka, dan di akhirat pula mereka akan menerima sebaik-baik balasan. Serta limpah kurnia yang tidak terhitung disebabkan amal-amal soleh yang mereka kerjakan. Maka dalam ayat ini dan ayat yang berikutnya 39 dan 40 diterangkan pula perihal orang-orang kafir yang akan rugi dan hampa di akhirat kelak. Kerana amal-amal mereka yang baik, yang mereka sangka dapat menolong mereka, tidak dapat menyelamatkan mereka dari azab siksaan Allah. Mereka adalah seperti ibarat orang dahaga di padang pasir pada tengah hari yang terik panasnya. Ia melihat riak sinaran panas dari jauh seperti air, fata morgana, dan setelah ia menerkam ke situ, hampalah dia, kerana tidak mendapati sesuatu pun. Tak ada apa. Baiklah para pelajar sekalian. Yang pentingnya, mereka apa yang diharapkan tidak ada apa, bahkan amalan mereka pula dihisap oleh Allah Azza wa Jalla. Amalan yang mereka lakukan dihisap, dihitung oleh Allah Azza wa Jalla dan dibalasnya dengan pembalasan yang setimpal. Kafir dibalas cara kafir. Munafik cara munafik. Allah peringatkan kepada kita para pelajar sekalian, wallahu sari'ul hisab. Dan Allah amat segera hitungan hisabnya. La yakhfa alaihi syai'un min amalihim. Tidak tersembunyi sesuatu pun daripada amalan mereka. La yashghaluhu hisabun an hisab. Tidak sibuk Allah Ta'ala nak hitung orang ni, hitung orang ni. Semua perhitungan itu berjalan. Allahu Akbar. Maka orang yang tak yakin dengan tak yakin, tak beriman dengan Allah, mereka ni kecewalah di akhirat esok. Sebagaimana kecewanya orang dahaga yang nak mati kehausan di tengah padang, bila sampai di tempat yang disangka air, tidak ada air. Tamatlah kita ayat 39. Tuan-tuan boleh bayangkanlah bagaimana kekecewaan itu. Kita pergi kepada ayat 40. Ayat 40 ini bandingan yang kedua dalam ayat ini, iaitulah bandingan orang kafir. Bandingan macam mana? Amalan mereka di dunia. Dia tak tahu apa. Orang kafir dia panggil pak turut. Bahasa kita ni pak turut, taklid buta. Kalau orang tanya dia, kenapa you buat ni? Kenapa you buat ni? Datuk nenek sudah buat. Itu je yang dia jawab. Ini amalan sudah lama. Dibuat oleh datuk nenek kita. Nak kata apa? Maka Allah buat bandingan mereka dalam sesak ini. Sepertilah laut yang dalam, gelap gelita dengan ombak yang besar, awan pula gelap. Subhanallah. Baiklah. Mari kita baca ayat yang kedua. أو كظلمات في بحر لجي. Atau orang kafir itu keadaannya. Ini suasana mereka di atas dunia. Keadaannya adalah umpama keadaan orang yang di dalam gelap gelita di lautan yang dalam. Laut ni bukan main-main. Dalam dia, kan? Kita dengar pun takut. Baru ni hak kapal jatuh, baru ni kapal terbang. Bagaimana penyelam mari nak cari. Mayak-mayak kesan-kesan itu sangat dalam. Orang-orang kapal selam yang lain nak masuk pun tak berapa nak berani. Bahrit Luci. Maknanya ini bandingan. Allah Subhanahu Wa Taala buat bandingan orang kafir, amalan orang kafir. Yang tadi kekecewaan, yakni amalan dia di dunia, fi dhalalihim,
Wajah lihim seperti gelap dalam laut yang sangat dalam. Gelap laut yang sangat dalam. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana lagi keadaan? Yaghshahu mawjum min fawqihi mawjum min fawqihi sahab. Umpama keadaan orang yang di dalam gelap gelita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak bertindih ombak. Tom, ombak besar. Ombak besar. Takut. Di sebelah atasnya pula awan tebal. Fa min fawqihi sahab. Ombak, air laut dalam, awan tebal. Awan yang gelap. Zulumatun. Subhanallah. Allah bayangkan kepada kita. Zulumatun. Gelap gelita. Demikianlah keadaannya gelap gelita yang berlapis-lapisan. Tahu mana nak gelap gelita ni? Tengok Allah gambarkan dalam ayat ini, dalam ayat yang pertama ini, zulumat, 3 kegelapan. Yang bertindih-tindih, yang bertindan. Allahu Akbar. Setakat mana gelap dia? Tengok ayat. Zulumatun ba'duha fawqa ba'din. Iza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Apabila orang itu mengeluarkan tangannya, tak dapat ia melihatnya sama sekali. Gelap ni, kita angkat tangan nak tengok pun tak nampak tangan kita. Tahu ada tangan, tapi tak nampak. Ini dia panggil zulumatun, gelap, di atasnya kegelapan. Masya Allah. Berapa kali gelap? 3 kegelapan. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Dan ingatlah, sesiapa yang tidak dijadikan Allah menurut undang-undang peraturannya mendapat cahaya hidayah petunjuk, maka tidaklah ia akan beroleh sebarang cahaya yang akan memandunya ke jalan yang benar. Tak dapatlah dia. Wal'iyazubillah. Tengok nota di bawah dulu. Nota 1132. Demikianlah keadaan orang-orang kafir yang degil. Di dalam kekufurannya sentiasa hidup meraba-raba dalam gelap gelita kufur dan syirik yang berlapis-lapis. Laksana gelap gelita di lautan yang dalam yang diliputi oleh ombak bertindih ombak, dan di atasnya pula awan mendung yang gelap gelita, sehingga pada saat itu tidak dapat melihat tangan sendiri. Mereka yang demikian keadaannya tersisihlah dari mendapat cahaya petunjuk Allah yang membawa ke jalan yang benar. Jadi para jemaah sekalian, ini bandingan yang Allah Ta'ala buat kepada kita sampai begitu sekali gelapnya orang-orang yang bukan yang kafir. Allahul musta'an. Dalam ayat ini, ayat bandingan ini, Allah Ta'ala buat bandingan yang mudah kita nampak. 3 tingkat kegelapan yang dilalui oleh orang kafir. Para pelajar boleh tanda. Yang pertama, gelap i'tiqad. Gelap kepercayaan dia. Dia percaya ada Tuhan. Seperti mana yang telah kita baca dalam beberapa ayat yang dulu. Wala in sa'altahum, kalau kamu tanya mereka siapa jadi langit, bumi, la yaqulunna Allah, dia kata Allah. Sekarang ni pun kalau kita tanya kawan-kawan kita non-Muslim, you duk sembah ni patut-patut ni, dia ada power ke? Ada power ke dia? Tak ada power, kan? Dia kata ini orang itu ni alat tengah je. Powernya Allah, Tuhan Allah. Macam-macam lah dia punya istilah.
Tapi duk syirik dengan benda ni. Syirik dengan tokok kayu, syirik macam-macam syirik ada. Kepercayaan tu ada. Percaya kepada ruh tu ruh yang macam-macam kepercayaan. Mana yang gelap yang pertama bagi orang kafir, i'tiqadi. Pegangan dia, kepercayaan dia dalam kegelapan. Sebab dia tidak ikut petunjuk Allah Azza wa Jalla. Kalau orang tanya dia kata ikut tok nenek dia je. Itu dia panggil kategori bandingan yang kedua ni, al-jahalah, orang-orang kafir yang jahil yang hanya ikut-ikut. Gelap yang kedua, qaul, perkataan mereka itu gelap. Gelap yang ketiga, amal. Tiga komponen ni sudah gelap. I'tiqad, kepercayaan dia, perkataan dia, dan juga amalan yang mereka lakukan, semuanya dalam kegelapan. Dia terbalik dengan orang beriman. Orang beriman, i'tiqad, kepercayaan kita jitu terhadap Allah Azza wa Jalla. Tauhid kepada Allah. Kemudian kita lafaz, qaul, kita kata, asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari sudut amal kita pula, kita beramal dengan apa yang ada dalam kitab Allah. Dan kita beramal dalam perkara yang terdapat dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana? Iman dalam hati, pengakuan dengan lidah, amal dengan anggota. Lengkap. Ini dia panggil pegangan Ahlus Sunnah. Sebalik daripada ayat orang kafir tadi, zulumatun ba'duha fawqa ba'din. Allah. Ba'duha fawqa ba'din. Zulumat, gelapnya. Gelapnya kedudukan mereka bertindan-tindan. Satu-satu. Allah Ta'ala bayangkan di sini. Gelap dalam malam, gelap laut, gelap gelombang. Itu semua. Fahadhi salasu zulumat. 3 kegelapan. Maka dalam sudut realiti bandingannya, 3 kegelapan dalam hidup. I'tiqad, perkataan dan perbuatan. Allahul Musta'an. Zulumat mutarakimah. Mutarakimah ni apa panggil bertingkat-tingkat, bertindan-tindan. Baik. Iza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Mana terlalu gelapnya. Hati orang yang bukan Islam ini terlalu gelap. Sampai peringkat tak nampak apa. Keluar tangan nak tengok pun tak nampak. Kita ni kalau masih lagi boleh tengok tangan sendiri, kita kata gelap juga. Tapi taklah gelap sangat kan. Nampak lagi. Ini kalau dah tangan pun tak nampak ni. Allahul Musta'an, tak nampak apa lah. Baiklah. Akhirnya Allah Ta'ala tutup ayat ini dengan وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Dan ingatlah sesiapa yang tidak dijadikan oleh Allah menurut undang-undang peraturannya mendapat cahaya hidayah, maka dia tidak akan dapat petunjuk. Allah. Dan seperti yang telah saya ulang banyak kali dah kepada para pelajar, agak-agaknya masih semuanya ingat, hidayah tu ada berapa jenis? Ada 2 kategori. Satu dia panggil hidayatul irsyad. Hidayah membimbing, mengajak, menyeru manusia kepada kebaikan. Itu Allah Ta'ala bagi tugas ini kepada Nabi-Nabi, kepada pengikut Nabi, kepada para pendakwah di zaman kita ini sampai hari kiamat. Kerja kita bimbing orang, ajak orang kepada Islam, kepada kebaikan. Tetapi hidayah, petunjuk, nak buka hati orang supaya menerima Islam, itu bukan di dalam kuasa kita. Itu di bawah kuasa siapa? Di bawah kuasa Allah. Jadi para pelajar, kita kena sedar dirilah. Kita kena sedar diri kita bahawa kuasa ini bukan duduk di tangan kita. Dalam suratul Kahfi, ayat 17, Allah tegaskan, Man yahdillahu fahuwal muhtad. Wa man yudlil falan tajidalahu waliyan mursyida.
Siapa Allah Ta'ala beri hidayah, buka hati dia, campurkan cahaya iman dalam hati, cerahlah dia. Dapat hidayahlah dia. Siapa yang Allah Ta'ala sesatkan dia, tak ada siapa yang boleh beri petunjuk. Allahu Akbar. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Baiklah para pelajar sekalian, kita simpulkan perbincangan kita secara ringkas sikit, bahawa cahaya petunjuk itu kuasa Allah yang boleh memberi. Kalau kuasa kita, sudah tentu orang-orang yang kita sayangi, mereka dulu memahami agama, mereka dulu akan dengar kata kita, mereka dulu yang akan beramal dengan apa yang kita sampaikan. Tapi apa boleh buat? Walaupun kita pendakwah besar, tapi isteri belum tentu ikut kita. Anak-anak belum tentu ikut jejak langkah bapa. Kan? Ayah dia tahajud, anak tak bangun contohnya. Ayah dia mak dia suami dia ajar tutup aurat, isteri bertabarruj. Orang tanya isteri siapa tu? Isteri Pak Syekh tu. Bertabarruj, tabarruj maknanya berhias. Keluar rumah, janguk juga. Itu kata apa? Baiklah para pelajar sekalian, gambaran bandingan dua bandingan ini, kita nampak satu bandingan di akhirat, kekecewaan yang akan berlaku kepada jiwa orang-orang yang anggap dakwah dia atas dunia ini betul. Di akhirat terdedahlah segala-galanya. Yang kedua, bandingan kepada orang kafir, amalan di atas dunia ni zulumat, gelap dalam gelap. Kalau kita tanya dia, kenapa buat ni? Dia kata ikut orang-orang lah. Orang dulu buat, kita buatlah. Datuk nenek percaya ini, roh ini, macam-macam. Kan? Kita buat, bermakna mereka buat dalam keadaan tak tahu apa. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala di akhir ayat. Ayat yang pertama, ayat 39, Allah kata apa? Wallahu sari'ul hisab. Allah Ta'ala segera perhitungan. Maka para ulama tafsir kata, fihi ithbatul hisab. Ayat ini mengisbatkan bahawa setiap orang akan dihisab, akan dihitung amalannya. Maka kalau orang tu cerdik, orang tu bijak, orang tu hebat, dia akan hitung amalan dia di atas dunia ni. Dengan bahasa kita mudah, kita panggil muhasabah. Kita kena sentiasa bermuhasabah di atas dunia ini supaya apa? Supaya kita selamat nanti di akhirat. Sebagaimana kata Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berpesan, dia kata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah. Hitunglah kira-kira, buatlah kira-kira, auditlah amalan kamu sendiri. Biar kita audit amalan kita ni bertepatan dengan sunnah ke tidak. Kita buat amalan ni ikhlas ke tak ikhlas. Kita buat perkara ini diredai oleh Allah ke tidak. Sebelum kita dihisab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini kata-kata masyhur daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab. Kata-kata ini dikeluar oleh Imam Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah, wal Ajuri dalam Fi Adabin Nufus. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kira, audit, hitung diri kamu sebelum kamu dihitung di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allahul Musta'an. Kita minta pertolongan Allah Azza wa Jalla untuk membimbing kita, memberi hidayah kepada kita, beri petunjuk kepada kita. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita semua selamat daripada kegelapan. Sama ada gelap yang paling besar sekali, gelap zulumatun ba'duha fawqa ba'din, itu dia panggil gelap kekufuran. Itu yang gelap yang paling dahsyat. Gelap yang kedua, gelap dosa dan maksiat. Kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla, berasulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya. Tetapi tiba-tiba nampak terjebak dengan mungkar, dengan maksiat. Ini juga
kita perlu muhasabah. Kita kena letaklah diri kita ni sentiasa gelap maksiat. Gelap maksiat tidaklah segelap syirik, kufur. Tapi masih lagi dalam gelap. Maka kita cerahkan jalan hidup kita ni dengan apa? Dengan menggilak keimanan kita sentiasa kepada Allah Azza wa Jalla, dengan amalan kita, dengan menunaikan tanggungjawab yang Allah fardukan ke atas kita. Banyak berzikir, mudah-mudahan dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan amalan yang kita buat lengkap untuk kita terima di akhirat, tidak menjadi sarab. Apa dia sarab? Sarab jadi fata morgana yang tidak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Itulah yang sangat menakutkan kita para jemaah. Baiklah, kita berhenti setakat itu dulu. Untuk kali ini kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang, bermula ayat 41. Ayat 41 ini dalil keagungan dan keesaan Allah Azza wa Jalla melalui makhluk-makhluk. Tengok uslub Quran. Allah Ta'ala sebut tentang syurga, neraka, akhirat, ke mana dia akan bawa mari dalil-dalil, dalailut tauhid, dalil-dalil yang menunjukkan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.